Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Tutorial kali ini adalah kita akan menyentuh satu topik yang kecil, iaitu cross product. So soalan-soalan yang dikemukakan dalam tutorial ini is slightly seperti a quick review lah, quick review untuk kita mengingatkan semula. Di samping dalam cross product ini ada beberapa rumus yang perlu kita ingat dan tahu untuk menjawab soalan-soalan. Okey, kita pergi kepada satu contoh yang pertama kita, iaitu to cross two vectors. So maknanya dalam soalan yang pertama ini we are given two vectors which is u and v as given as follows, dan kita diminta untuk mendapatkan u cross v. So basically untuk mendapatkan cross product for two given vectors, ideally cara dia adalah macam ni, so satu persatu kita kena cubalah. Jadi maknanya we are given two vectors here. We just set up the I, J, K macam ni. Lepas tu kita letakkan all the component untuk for our first vector U, and then followed by the second vector V over here, dan kita mulakan operasi kita lah untuk mendapatkan hasil daripada cross product ini. Jadi kalau kita perhatikan betul-betul, apabila kita melakukan cross product for two vectors, cuba lihat hasil akhir dia. Hasil akhir dia menunjukkan kita akan mendapatkan suatu vektor. Dia agak berbeza dengan dot product. Kalau kita misalnya u dot v, it will end up dengan a scalar, suatu nombor kan. Tapi kalau kita cross product, dia akan berakhir it will end up dengan satu vektor macam ni. So proses untuk mendapatkan cross product adalah seperti berikut So kita akan buat I, J, minus J dan K macam ni, and then kita letaklah. So kita set up ini elok-elok. So jadi kalau I ni kan, untuk I ni how we get this part. So maksud dia for I, kita tutup, we just close the first row and then the first column. For I, kita akan tutup yang ini, akan tutup yang ini. So tinggal apa? Tinggal 2, negatif 3, 1 dan 2. Macam ni lah. Sama juga dengan J. J ni, ini J kan. So kita akan tutup baris ni, kita akan tutup laju ni. So yang tinggal adalah 1, negatif 3, negatif 4 dan juga 2. So ini dia. Dan K juga sama, kita akan, ini K, kita tutup baris ni, tutup baris ni. So kita dapat 1, 2, negatif 4, 1. Macam ni lah. Cuma ingat balik, cuma ingatkan semula macam mana kita nak buat. Dan seterusnya yang part ini adalah the determinant of 2 by 2, penentu determinant. So nak cari determinant, kita akan darabkan macam ni. So 2 darab 2, 4, tolak 1 darab negatif 3. So sebab itu kita dapat 4 tambah 3 kat sini. Yang ni pun sama juga tau. Ini 2 darab 1, 2 tolak negatif 4 darab negatif 3. Sebab itu kita dapat tolak 12. Dan yang K pun sama juga. Jadi kita teruskan penjelasan kita, akhirnya kita akan dapat 7, 10 dan juga 9. Ni cara dia. So kalau kita nak buat cross product for two vectors, ini adalah cara dia. Okey. So soalan kedua, kita lihat sini. Soalan dia berbunyi, find two unit vectors that are orthogonal to both u and v. So find two unit vectors that are orthogonal to both u and v. So pertama sekali kita kena cari the cross product for u and v terlebih dahulu. We need to find the cross product
between U and V. Perhatikan V kat sini, dia hanya ada komponen I dengan K kan. So J dia kosong lah. So kita buat prosedur seperti di atas tadi tu. Kita nak buat cross product kan, U cross V, kita buat cara yang seperti nombor 1 tadi. Dan finally kita akan dapat 12, 30 dan minus 6. Kita dapat ini. Ini kena buat pengiraan sedikit lah. Dan lepas tu kita kena cari magnitude of the cross product. Nak cari magnitude ini seperti biasa, kita akan buat square root 12 kuasa 2 tambah 30 kuasa 2 tambah negatif 6 kuasa 2. And we will get 6 square root of 30 or equivalent. So dapat ini Sebab apa kita nak buat ini? Sebab dia melibatkan unit vectors. Cuba lihat ini. Ini kan kita dah belajar unit vectors tu macam mana kan? Bentuk yang ini adalah similar to the unit vectors, di mana yang belah atas ni adalah vectors, yang belah bawah ni adalah magnitude dia. Cuma dia adalah yang kali ini dia adalah the cross product. The cross product vectors ini akan bahagikan dengan magnitude-nya. So jadi bila dia ada both unit vectors, it should have the plus minus over here. Ini jangan lupa ya. Ini jangan lupa. So jadi kita menggunakan rumus vector unit yang basic punya, cuma sekarang kita gunakan cross product kat sini lah. Dan kita teruskan jawapan, pencarian jawapan, and finally kita akan dapat seperti berikut lah. So ada dua lah ya, ada plus minus kat sini. Okay, we learn something here. Kalau dia minta both unit vector, maksudnya ada dua lah, ada dua, so kita ada plus minus kat sini. So inilah cara dia. Okay, so taklah susah sangat, sebab dengan andaian the cross product of these two vectors is kita dapat lah. Yang ni okay, ni soalan nombor 2. Seterusnya soalan nombor 3, dia suruh cari area of parallelogram. Okay, the area. So bila nak cari area of parallelogram, kita ada formula. Dan formula ni telah pun saya bincangkan di dalam teaching lecture saya sebelum ini, dan kita hanya gunakan semula. Jadi area dia adalah ditakrifkan, ini adalah true definition So A sama dengan the magnitude of U cross V. So ini cross product juga, kita ambil magnitude dia. Jadi mula-mula kita kena dapatkan cross product dia, buat pelan-pelan. Yang dia melibatkan IJK kan. Okey. Ini I tak ada ya. So I maksud dia I dia kosong lah. So jadi menggunakan pengetahuan sedia ada dalam soalan 1 tadi, kita mula-mula kena cari the cross product of U and V. Lepas tu kita dapatlah seperti yang kat bawah ni, yang ni. So kita dapat minus 7, minus 1 and 3. Yang ni kamu kena cuba ya. Please try to get these answers. Jangan salah yang ni pula. So once kita dapat kat sini, kita akan accordingly to the formula, kita akan dapatkan magnitude dia. Semacam ni lah. Nak dapatkan magnitude dia, and finally kita akan obtain the answer as 15 square root of 59. Ini ya. So this in terms of formula je. Baik, selain daripada parallelogram, ada satu lagi area, iaitu triangle. So seperti dalam contoh ini, pun menggunakan formula juga. Cuma triangle ini adalah separuh daripada parallelogram tadi tu. Ini adalah area of the triangle. Jadi area of the triangle adalah separuh daripada A tadi tu. A kan kita tahu tadi kan, formula tadi tu. So triangle adalah separuh daripadanya. Jadi prosedur dia kita dah faham lah. Dia tidak terlalu tricky as long as kita remember this formula. So jadi kita perlukan dua vektor di sini. Tapi dalam soalan ini dia tak beri vektor itu secara direct, tetapi instead dia beri koordinat, iaitu dia beri koordinat P, Q and R. So from here
we must obtain two vectors. First vectors is P to Q. Another vectors is P to R. Ya, PQ dengan PR. Jangan buat salah, jangan buat PQ QR. Salah. Ya, dia kena PQ PR. So macam tu. So jadi dia punya komponen dia adalah PQ ya, PQ cross PR. Dapatkan PQ, dapatkan PR, kita crosskan dua vektor tersebut. Jadi saya dah tulis kat sini. The vector for PQ adalah -1, -5, 2. Didapatkan. Make sure kita understand how to obtain this. And then the second vector adalah vector PR itu kita dapat jawapan dia sebagai 203. So all the details kamu kena cuba buat pengiraan sikit lah ya. Make sure kita faham yang ini. Nanti kita jangan tengok sahaja video ni tanpa kita cuba, nanti kita tak boleh buat. Jadi bila dah dapat ini, bila kita buat cross product antara dua vektor ni, untuk memudahkan saya terus bagi jawapan, iaitu jawapan bagi cross product adalah -15, 7 dan 10. Yang ini pun kena buat juga. Kena buat lah, jangan kerja yang panjang sikit tu. Jadikan dia sebagai suatu latihan. Dan finally kita akan cuba dapatkan magnitude dia, dan kita akan dapat jawapannya 374. Ini adalah untuk A, iaitu parallelogram. Jadi triangle adalah kita bahagikan dua. Kita based on formula tu lah. Based on formula tu. Okey, ini nampaknya clear ya. Yang ini okey lah. Tak ada masalah sangat. Kita ingat yang ni dan should be okay. Okey, soalan seterusnya ini mudah. So jadi find okey, ini adalah dot product. Dot product ini adalah cross product. Dan kita diberi vektor U, kita diberi vektor V, kita juga diberi vektor W. Walaupun sini tak ada I kan. So maksud dia I dia kosong lah. Yang ini ada I, J dan K. Ini pun ada I, J dan K. Okey. Tapi sebelum itu, cuba kita lihat ya. Tengok dia logik tak logik dulu. Jadi kalau kita lihat soalan ini kan, nampak ya, dia ada dot product, lepas tu di sini ada cross product kan. Cuba ingat balik. Kalau dia suatu cross product macam ni, cross product, maksud dia hasil dia pasti suatu vektor, betul tak? Jadi vektor, lepas tu U ni vektor, lepas tu dia dot product. So make sense lah. Sebab kalau untuk dot product, dia memerlukan dua vektor baru jadi. Jadi from the cross product, it will produce a vector, and then vector dot vector, it will produce a scalar. Sebab tu kita dapat 80 kat sini. Okay. So soalan ini is a combination between dot and cross. Jadi yang ini kamu kena buat satu persatu lah. So yang terutama yang cross product ni, tiba-tiba dia keluar 824 kan. Tu macam mana tu? Jadi kena cubalah. So kena cuba ya. So yang ini pastikan dapat 80 ya, yang ni. Okey, yang ni saya tak nak ulas lanjut lah ya. So ini adalah sebagai saya dah bagi jawapan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua bolehlah cuba buat sedikit pengiraan. Okey, nombor 5 ni is slightly interesting juga. Ya, dan kita cuba belajar macam mana kita dapat jawapan. Okey, saya cuba terangkan dengan cara yang mudah. Mungkin kita boleh faham ya. Baik. The question, we are given this statement, iaitu U dot V cross W. Nilai dia 3. So macam tu. Okey. So jadi maksud dia kalau kita fikir secara logik, dekat sini adalah it would produce a vector. Katakan vektor M katakan. Kan? So dia akan jadi U dot M. Ya. So kalau saya terbalikkan M dot U,
Jawapannya tetap 3 juga. Ya, kalau kamu tak percaya, kamu boleh cuba. Kita darab kita dot product 2 vectors. Lepas tu kamu cuba terbalikkan u dot m dan m dot u. Jawapannya pasti sama. Okay, just for your information lah. Okay, jadi ada 3 soalan kat sini. Cuba lihat, dia punya kedudukannya berbeza-beza. Yang pertama, u dot w cross v. Macam tu. Ya. Kita nak guna statement dekat atas ni. Tetapi kalau kita lihat dia punya kedudukan ni sekarang, dia agak berbeza. Kan? Dia agak berbeza. Sebab cross product dia tak sama tau. Sekarang ni kalau kita ada v cross w dengan w cross v, lain. Dia lain. Dia ada negatif kat situ. Ya, dia ada negatif. So kalau kita terbalikkan dia, ini kan, kalau v dengan w ni kita terbalikkan dia w cross v ada negatif. Sama juga kalau kita nak tukar antara u dengan v ni ya. Tengok ya, u dengan v ni kalau saya nak terbalikkan, saya letak v ni dekat luar, u ni kat dalam, dia pun ada negatif kat sini. Ada impact dia. Ingat ya, saya ulang semula. Kalau di antara cross ini saya terbalikkan, ada negatif. Yang ni pun sama. Kalau saya terbalikkan, u saya bawa masuk dalam, v ni bawa masuk keluar, pun ada negatif juga. Faham tak? Itu ayat yang paling mudah tu. Jadi dengan information yang saya terangkan tadi, cuba kita lihat dekat sini. Tengok So ini u, okey, cantik dah ni. Ini dah okey dah. Tapi sini dia w cross v. So ya, statement asal ni v cross w. Oleh sebab kita saling tukar antara u dengan w dengan v dengan w, kita saling tukar, maka nampak tak, jawapan dia ada negatif. Negatif 3. Faham ya? Okey, yang kedua ini tak ada apa-apa tau. Dia tetap 3. Sebab apa? Sebab saya hanya tukar tempat sahaja. Nampak tak ini? Ini yang saya kata tadi tu. Kalaulah ini, okey. Sekarang ni macam tadi saya sebut kan, u dot v cross w. Kalau ini katakan hasil ini katakan m kan. So kita ada u dot m. U dot m sama dengan m dot u. Sama. So sebab itulah yang b ni remain as it is. 3 lah. So tak ada apa-apa perubahan. Sama sahaja. Baik. Yang c pula, ini kena hati-hati sikit. Sebab yang c ni, tengok macam mana. Soalan dia bagi w dot u darab v. Sudah. Kan? Apa hal pula u kat dalam ni? So kita keluarkan u. Kita keluarkan u, kita masukkan w. Ya? So kita keluarkan u, kita masukkan w. So once kita keluarkan sahaja, dia ada negatif. So dia akan jadi negatif 3. Sebab itu kita dapat yang ni. Dapat ni, dapat negatif 3. Tapi tapi tak habis lagi. Tak habis lagi. Sebab yang ini kita kena saling tukar pula. Ini kan baru ini kan u kita tukar dengan w kan. Ni baru tukar dengan w. Sebab itu kita dapat yang ini. Tapi tak habis lagi. Sebab di antara w dengan v ni kena tukar pula. Tukar tempat. So bila kita tukar sekali lagi, kan dia ada negatif kan. So negatif dapat positif. Nampak ya? So ada banyak kes macam ni. Ya, ada banyak kes macam ni. Dia just play around dengan kedudukan u, v dan terbalik lah. Dia tukar-tukar macam tu kan. So cuba ingatlah apa macam mana saya jelaskan tadi tu ya. Mungkin kita dapat melihat dia sebagai satu pattern ke apa ke. So it's up to you lah. Tapi ini adalah jawapan dia. Okay guys. So kita pergi kepada soalan nombor 7 pula. Nombor 7 ni,
Okey, dia ada combination antara dot dengan cross. So dia bagi apa ni? Dia bagi let theta be the angle between vectors u and v. Okay, fine. Use the dot product to find cos theta. Ini dalam bahagian sebelum ni. Ini dalam tutorial sebelum ni. Pasal kita nak gunakan rumus ni, yang atas ni. Saya dah siap-siap tulis dah. Use the dot product to find cos theta. So kita guna rumus ni. Rumus ni kita dah nampak sebelum ni kan. Rumus ni mana kita nak cari cos theta ni, bukan nak cari theta tau. Kita nak cari cos theta ni. So kita manipulate lah. So kita kena cari everything lah. Kita kena cari dot product dulu kat sini. Lepas tu kita kena cari the magnitude of u, magnitude of v. Then kita baru dapat jawapan seperti ini. Yang ini so maksud dia untuk soalan nombor A ni adalah dia punya rumus dia. Sama juga untuk soalan nombor B ni, yang B ni. So kita ada another formula. Ini untuk sin lah, untuk cross product ya. Use the cross product to find sin theta. So kita akan guna rumus yang ini. Jadi maknanya kita pun kena buat kerja juga. Kita kena mula-mula kena buat cross u, cross v, satu cerita. Lepas tu dapatkan magnitude bagi u, magnitude bagi v. Ni samalah, kita boleh ambil cara kat sini kan. So jadi bila kita dah dapatkan semua ni, maka kita akan dapat jawapan seperti berikut. Yang ni so kamu boleh tengoklah satu persatu, dan saya minta sangat supaya dicuba. So macam mana the cross product between u and v ni, kita in sudden kita dapat 36 dan negatif 24. Betul ke ni? Kita dapat tak jawapan ini? So mohon cuba. So yang inilah, yang dot product ni mungkin senang. Ini mungkin saya sendiri pun mungkin salah. Mungkin tersilap tulis. So mohon semak yang ini So kalau dapat ini, then should be okay. Okay, dan yang terakhir adalah confirm that sin squared plus cos squared equal to 1. Jadi maknanya kita nak menggunakan bahagian A dan bahagian B lah. Bahagian A yang ini kan, bahagian B yang ini kan. So kita cuba dapatkan. Cuba dapatkan, buat pengiraan, betul tak dapat satu. So jawapannya betul lah. Pasal dia suruh confirm kan. Confirm that. Tentu sahkan. Sin squared plus cos squared sama dengan 1. So kamu masukkan this value and this value, squarekan dia, and kita lihat whether we can get 1 or not. So kalau tak dapat 1, maksud dia some values here adalah yang salah tu. So macam tu ya. So untuk chapter ni saya telah it's a brief exercise yang kita bincang as a tutorial. So ada beberapa bentuk yang agak berlainan yang kita tak bincang di dalam dalam lecture notes yang saya buat sebelum ni, dan kita ambil manfaat daripada apa yang saya terangkan. Okay guys, so I stop here for this time. Kita akan jumpa pada video yang akan datang bagi topik yang lain.